Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Habislah Muhyiddin dan habislah Perikatan Nasional, kata netizen selepas keputusan berkait dengan pendirian GRS dan Pakatan Harapan dalam PRN Sabah. Ini kalau benar-benar berlaku, boleh kata sah Sabah milik gabungan PH, GRS, dan BN. Bagaimana itu boleh berlaku? Anda fikirlah sendiri. Oke, PRN Sabah, GRS mau bekerja sama dengan PH dipertahankan. Sebenarnya, apabila GRS dan Pakatan Harapan mempertahankan kerjasamanya, ini memberi satu impak besar kepada gerakan kemenangan ataupun gerakan gelombang di Sabah. Apabila kerajaan negeri GRS bekerja sama dengan Pakatan Harapan pimpinan Anwar Ibrahim. Gabungan Rakyat Sabah GRS mahu kerjasama dengan Pakatan Harapan PH yang membentuk kerajaan negeri ketika ini dipertahankan, kata pengerusi GRS Datuk Seri Haji Jinor. Pada pendapat pemerhati politik, termasuklah saya, kalau GRS dan Pakatan Harapan dapat mempertahankan kerjasama mereka di Sabah, kemenangan 2/3 hampir boleh dikatakan bakal berjaya diperoleh. Boleh kata 2/3 kerusi akan menjadi milik Kerajaan Perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim dan mungkin Kerajaan Perpaduan Kerajaan GRS Sabah, BN dan PH. Tiada yang mustahil dalam politik sebenarnya, saudara. Mungkin Anda kata kalau Pakatan Harapan bekerja sama dengan GRS, bagaimana pula dengan UMNO Barisan Nasional? Mahukah Bung Mukhtar bekerja sama dengan GRS? Dan mahukah Bung Mukhtar berkongsi kuasa dengan GRS sedangkan UMNO BN, khususnya UMNO, telah pun pernah membuat penarikan sokongan kepada kerajaan GRS? Bolehkah itu berlaku? Mudah saja ceritanya. Politik ini semuanya berkemungkinan. Gabungan Rakyat Sabah GRS mahu kerjasama dengan Pakatan Harapan yang membentuk kerajaan negeri ketika ini dipertahankan, kata pengerusi GRS Datuk Seri Haji Jinor. Ketua Menteri Sabah itu berkata, kerjasama antara kedua-dua gabungan parti berkenan ketika ini akan menjadi asas yang diambil kira dalam menentukan kerjasama politik bagi menghadapi pilihan raya negeri ke-17 akan datang. Beliau berkata perkara itu juga telah disampaikan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pengumuman rasmi mengenai hasil perbincangan untuk membentuk kerjasama pada pilihan raya berkenan akan diberitahu kelak. Kita mahu kerjasama, kita pertahankan sekarang kerajaan GRS PH. Itu asas kita dan kita telah sampaikan kepada Perdana Menteri. Jadi, yang lain-lain kita akan berbincang, katanya kepada pemberita, selepas melancarkan jeti dan merasmikan pengoperasian semula perkhidmatan feri penumpang Kota Kinabalu Labuan di Pelabuhan Kota Kinabalu hari ini. Haji Ji berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai perkembangan perbincangan kerjasama antara GRS dengan gabungan dan parti lain pada PRN 17. Presiden Parti Gagasan Rakyat Sabah itu berkata, setakat ini belum ada sebarang keputusan muktamad berhubung PRN 17. Memandangkan Dewan Undangan Negeri DUN Sabah masih belum dibubarkan. Belum lagi pilihan raya. Bubar DUN pun belum. Sabar, kamu tunggu, nanti diberitahu, katanya lagi. Saudara, bagaimana pula pendapat Anda semua? Adakah GRS dan PH akan membentuk kerjasama? Saya rasa jawabannya iya. Salam sejahtera. Apakah ini ialah penghujung kepada kemenangan Nurul Izzah Anwar? Apa yang bakal berlaku kepada Nurul Izzah Anwar selepas ini? Menurut ulasan ini, adakah Nurul Izzah akan dilantik pula menjadi senator, menteri, atau menteri besar? Wow. Kalau betullah Nurul Izzah Anwar akan dilantik menjadi menteri besar, di manakah negeri yang akan ditawarkan kepada beliau?
Saya rasa kalau itu berlaku, kalaulah Nurul Izzah ditawarkan menjadi menteri besar, ini akan lebih memanaskan lagi keadaan. Dan pastinya ianya tidaklah baik untuk parti PKR. Perlu difikirkan sedalam-dalamnya oleh Anwar Ibrahim untuk membuat keputusan sebegitu. Karena ia bukan saja lebih mengeruhkan, bahkan akan menambahkan masalah kepada PKR. Jalan berliku mula terjadi buat Nurul Izzah Anwar. Pemilihan PKR sudah berakhir, akan tetapi barisan kepimpinan baru parti itu terutamanya timbalan presiden bakal menghadapi pelbagai cabaran. Selain terus berdepan dengan kritikan dan label nepotisme. Akan tetapi, antara cabaran terbesar Nurul Izzah Anwar untuk memegang jawatan timbalan presiden PKR adalah kerana tidak mempunyai pengalaman sebagai pentadbir berbanding rakan pimpinan kanan yang lain. Selain bapaknya Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, naib-naib presiden dan sebahagian daripada anggota majlis pimpinan pusat PKR terdiri daripada menteri besar, menteri dan timbalan menteri. Contohnya, Amiruddin Syari merupakan Menteri Besar Selangor. Ramanan Ramakrishnan adalah Timbalan Menteri. Aminuddin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan. Dan Chang Lih Kang juga merupakan seorang menteri. Untuk memimpin satu parti yang ramai yang lebih berpengalaman daripada dia ada satu gap yang harus berusaha untuk beliau kejar. Pentadbiran tanpa pengalaman risiko Nurul Izzah. Bagi saya sekiranya dia memikul jawatan itu, itulah usaha yang harus dibuat oleh Nurul Izzah. Kata bekas naib presiden PKR Chua Tin Chang dalam satu wawancara bersama The Tiger Show podcast baru-baru ini. Menurut Chua yang popular dengan gelaran Tian Chua, banyak yang perlu dipelajari oleh Nurul Izzah yang pernah menjadi ahli parlimen selama 3 penggal. Nurul Izzah tidak pernah memegang jawatan pentadbir. Dia tidak pernah dalam negeri, kerajaan negeri. Tidak pernah dalam kerajaan pusat. Yang ada beberapa jawatan yang bersifat penasihat. Katanya yang juga merupakan antara pengasas PKR. Apa yang harus beliau lakukan? Nurul Izzah boleh sahaja dilantik sebagai senator dan kemudiannya menjadi anggota kabinet yang dipimpin oleh ayahnya. Akan tetapi ia tidak akan menyurutkan kritikan tentang nepotisme. Perlu langkah kajang versi baru. Ini akan mengganggu Nurul Izzah untuk berperanan dan membuktikan potensinya sebagai seorang pemimpin dan pentadbir yang baik. Kerana bapaknya Perdana Menteri dan beliau seorang menteri, maka adalah lebih baik jika bekas ahli parlimen Permatang Pauh itu memulakan pengalaman sebagai pentadbir di peringkat negeri terlebih dahulu. Apatah lagi PKR kini menguasai 2 negeri iaitu Selangor dan Negeri Sembilan, dan kedua-dua menteri besar juga merupakan ahli parlimen yang boleh dibawa ke kabinet pada bila-bila masa tanpa sebarang masalah. Sesuatu seperti langkah kajang perlu dilakukan segera bagi merealisasikan perkara ini, dan kerusi-kerusi selamat Pakatan Harapan boleh dikosongkan bagi memberi laluan kepada timbalan Presiden PKR yang baru untuk bertanding dan menang. Dan selepas menang dan memimpin salah satu negeri ini, barulah Nurul Izzah boleh membuktikan sama ada apa yang dikatakan oleh pengkritik-pengkritiknya sebelum ini benar atau salah. Bagi saya, Nurul Izzah kena buktikan bahawa dia ada pandangan atau pendirian berbeza dengan ayah dia. Dan dia mampu untuk melakukan sesuatu yang lebih baik daripada ayah dia.
Itu saya rasa masa akan buktikan, kata Chua. Masa depan Nurul Izzah sudah pasti. Ada yang akan bertanya, mengapa tidak tunggu saja pilihan raya akan datang? Kerana pada ketika itu Anwar mempunyai kuasa penuh dan perlu dimanfaatkan pada ketika, jika tidak memanfaatkannya pun akan tetap dikatakan nepotisme. Dan sebaik sahaja Parlimen, Dewan Negeri dan Dewan Undangan Negeri dibubarkan, semua pihak yang bertanding mempunyai peluang untuk menang dan boleh jadi pada ketika itu orang lain yang menang. Ditulis oleh Amin Iskandar, merupakan host The Tiger Show podcast, selain pernah bertugas dengan beberapa syarikat media. Saudara-saudara sekalian, bagaimana pula pendapat Anda tentang isu kali ini? Benarkah Nurul Izzah akan dilantik jadi Menteri Besar yang baru? Persoalan besar, negeri apa yang akan diberikan kepada Nurul Izzah? Takkanlah Aminuddin Syari pula yang akan diberikan? Atau takkanlah pula Menteri Besar Negeri Sembilan pula yang memberikan laluan kepada Nurul Izzah? Kita pun tak tahulah bagaimana percaturan politiknya. Sila tinggalkan komen Anda.